Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Azif Farhana binti Zulkifli, pemegang kad Matrik 17 DIB 1F1003. Hari ini saya akan membentangkan tentang adab-adab menuntut ilmu menurut perspektif Islam. Pengenalan menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah ikhtiar atau usaha dalam mempelajari ilmu baik ilmu dunia maupun akhirat dengan tujuan ilmu tersebut bermanfaat bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Ilmu dunia adalah untuk memudahkan manusia hidup di dunia dan ilmu akhirat bertujuan agar manusia tidak tersesat dalam kehidupan. Kedua-dua ilmu adalah sangat penting untuk mendapatkan keseimbangan hidup di dunia dan akhirat. Adab yang saya akan sebutkan adalah bermula dengan niat. Niat baik menentukan kejayaan seseorang Muslim dalam belajar. Kepentingan niat telah diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya dalam hadis, Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha amra'atin yankihuha. Fahijratuhu ila Allah ma hajara ilahi. Yang bermaksud, perbuatan dinilai berdasarkan motivasinya iaitu niyah dan semua orang mendapat apa yang dimaksudkan. Dan orang-orang yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, kemudian Allah SWT dan Rasul-Rasulnya akan membalas orang itu, tetapi orang yang berhijrah disebabkan oleh perkara-perkara duniawi atau perempuan untuk berkahwin, maka dia akan mendapatkannya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Seterusnya, mempunyai kesabaran. Sabar adalah sifat yang sangat penting yang perlu ada dalam diri seseorang penuntut ilmu kerana menuntut ilmu memerlukan masa yang panjang. Ia tidak boleh dikuasai dalam tempoh 1 atau 2 tahun tetapi bertahun-tahun. Sesiapa yang mampu menempuhnya maka dia berjaya mengharungi ujian daripada Allah SWT. Kesimpulannya, ilmu sangat penting untuk manusia supaya dapat mencapai kebahagiaan dunia dan di akhirat. Dengan ilmu pengetahuan ini, manusia dapat melaksanakan tugas dalam kehidupan. Kita sebagai manusia dituntut untuk mencari ilmu kerana dengan ilmu inilah dapat membezakan kita. Sekian, terima kasih. Saya serahkan pembentangan ini kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurbaiki Ismail, pemegang kad Matrik 17 DIB 21F1011. Hari ini saya akan menerangkan tentang adab-adab menuntut ilmu dari perspektif Islam. Sebelum itu, terlebih dahulu kita perlu mengetahui maksud ilmu. Ilmu dari segi bahasa merupakan berasal dari perkataan Arab iaitu alimah yang bererti mengetahui. Menurut istilah syarak pula, memberi erti tentang segala pengetahuan atau kebenaran tentang sesuatu yang datang dari Allah yang diturunkan kepada Rasul. Rasulnya dan alam ciptaannya termasuk manusia yang memiliki aspek lahiriah dan batin. Adab menuntut ilmu yang pertama, kita mestilah bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasakan dahaga terhadap ilmu. Sebagai seorang penuntut ilmu, sifat kesungguhan mestilah diterapkan dalam diri kita. Selain itu, kita sebagai penuntut ilmu juga tidak layak bersikap malas dalam menuntutnya. Ini kerana kita akan mendapat ilmu yang bermanfaat dengan izin Allah apabila kita bersungguh-sungguh dalam mengiringinya. Rasulullah SAW bersabda, 2 orang yang rakus tidak pernah kenyang, iaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Adab yang kedua ialah mengikat ilmu atau pelajaran dengan tulisan. Ketika belajar, seorang penuntut ilmu mestilah mencatat apa yang dipelajari, seperti contoh, poin-poin penting, faedah dan manfaat dari ayat, hadis dan perkataan para sahabat serta ulama atau berbagai dalil bagi suatu permasalahan yang dibahaskan oleh seorang guru. Tujuan ilmu diperikatkan dengan tulisan agar ilmu yang disampaikan tidak hilang dan terus melekat dalam ingatan setiap kali kita mengulangi pelajarannya. Rasulullah SAW bersabda, ikatlah ilmu dengan tulisan. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Kesimpulannya, ilmu ini merupakan perkara yang sangat penting dalam kehidupan seorang mukmin. Ini kerana dengan adanya ilmu dalam diri kita, ia memudahkan kita melakukan sesuatu perkara dalam kehidupan seharian. Selain itu, menuntut ilmu juga ada adabnya. Ia membantu kita agar ilmu yang dipelajari mudah dipahami dan diterapkan dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah binti Norziham. Saya pemegang kad Matrik 17 DIB 21F1013. Apakah itu ilmu?
Ilmu merupakan perkara yang sangat diperlukan oleh manusia, khususnya umat Islam, untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Ia adalah tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh umatnya. Islam sebagaimana firman dalam surah Al-Taubah yang bermaksud, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Surah Al-Taubah ayat 122. Dan sabda Nabi SAW menuntut ilmu itu wajib bagi setiap kaum muslimin. Hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah. Adab-adab menuntut ilmu, menyampaikan ilmu dengan berdakwah. Dakwah yang paling utama disampaikan adalah kepada ahli keluarga dan kerabat kita sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarnya manusia dan batu berhala." Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasarnya layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. At-Tahrim ayat 6. Perlu diperhatikan bagi seseorang penuntut ilmu, dakwah yakni mengajak manusia ke jalan Allah merupakan kedudukan yang mulia dan utama bagi seorang hamba. Maka hal itu dapat dilakukan melainkan dengan ilmu. Dengan ilmu, seseorang akan dapat berdakwah dengan ilmu yang dimiliki. Sebagai rumusan, marilah kita bersama-sama berusaha sedaya upaya membetulkannya dan mengikhlaskan diri kita hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam melakukan sebarang amalan, khususnya dalam bab menuntut ilmu, supaya pada akhirnya kita mampu memperoleh redha Allah Subhanahu Wa Taala di dunia maupun di akhirat. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nurul Ashikin binti Rahman Shah dengan nombor pendaftaran 17 DIB 21F1041. Hari ini saya akan menerangkan tentang adab-adab menuntut ilmu menurut perspektif Islam bagi subjek MPU 23012 Pengajian Islam Sesi 2 2021-2022. Nama pensyarah adalah Puan Nurwati binti Muhammad Dawam dan Encik Muhammad Farid bin Dawam. Ingin saya berkongsi serba sedikit tentang pengertian ilmu. Ilmu dari segi bahasa adalah perkataan ilmu itu berasal daripada perkataan Arab iaitu alima yang bererti mengetahui atau perbuatan yang bertujuan untuk mengetahui sesuatu dengan sebenarnya. Dari segi istilah pula memberi maksud tentang segala pengetahuan atau kebenaran tentang sesuatu yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada rasul-rasulnya dan alam ciptaannya termasuk manusia yang memiliki aspek lahiriah dan batin. Salah satu adab menuntut ilmu menurut perspektif Islam adalah tidak sombong dan tidak malu dalam menuntut ilmu. Ini kerana sebagai seorang yang menuntut ilmu, kita perlulah tidak sombong ketika menuntut ilmu kerana ilmu itu datangnya daripada Allah dan Allah berhak menarik semula ilmu tersebut. Maka kita perlu sentiasa berasa rendah diri ketika menuntut ilmu kerana pengajar yang memberi ilmu tersebut lebih arif tentang sesuatu ilmu yang kita tidak mengetahui, maka kita wajar untuk tidak sombong dan tidak malu dalam menuntut ilmu supaya ilmu itu dapat disampaikan dengan sebaik mungkin. Untuk adab menuntut ilmu menurut perspektif Islam ini adalah terdapat pelbagai adab yang boleh kita pelajari, yang boleh kita dalami. Jadi kita perlulah sentiasa beradab ketika menuntut ilmu kerana dengan adab menuntut ilmu itu saya percaya kita dapat menimba ilmu dengan sebaik mungkin dengan pelbagai orang alim ulama dan kita boleh berkongsi ilmu yang kita dapat itu. Maka dengan adab-adab yang kita amalkan tersebut, kita dapat pelajari sesuatu ilmu itu dengan lebih mendalam dan mendapat redha daripada Allah tentang sesuatu ilmu tersebut. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.